Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang bahagia Datuk Megat Firdaus, penolong setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang berbahagia Encik Wan Ahmad bin Wan Yusof, Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional PTPTN, Saudara Syahrin bin Jamaluddin, Pengerusi Biro IPT Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Tuan Haji Zakaria, Ketua Pegawai Operasi Institut Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia, wakil-wakil daripada IPT, pemimpin-pemimpin mahasiswa, barisan pimpinan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan Pemuda Barisan Nasional, pegawai-pegawai daripada PTPTN, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya memanjatkan kesyukuran bahawa pada hari ini Alhamdulillah kita dapat menyempurnakan rundingan meja bulat mahasiswa nasional 2012 yang memberi tumpuan khusus kepada isu PTPTN. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan tahniah kepada saudara Syahrin dan juga keseluruhan Biro IPT, dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada PTPTN dan juga pemimpin-pemimpin mahasiswa dan juga wakil-wakil daripada NGO yang hadir dalam satu program meja bulat perbincangan ilmiah. Bukan setakat perbincangan, tetapi satu perbincangan yang menjurus kepada beberapa syur yang konkret yang insyaAllah akan saya sampaikan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai suara dan juga isi hati perbincangan daripada golongan muda yang melihat isu ini dari segi satu masalah yang perlu ditangani, tetapi tidaklah memberi satu solution ataupun satu penyelesaian yang tidak realistik yang boleh memudaratkan negara kita. Dan atas laporan yang saya telah terima daripada saudara Syahrin dan juga rakan-rakan yang lain, saya dapati bahawa program meja bulat, rundingan meja bulat PTPTN ini telah berjaya menepati ataupun telah berjaya mencapai matlamat dia, dan matlamat dia telah dicapai tanpa emosi dan juga dengan perbincangan bersama dengan pemegang taruh yang berkenaan, iaitu PTPTN. Saya cukup tertarik dengan apa yang saudara Syahrin kata tadi, iaitu bila kita di pihak Pemuda UMNO dan juga Barisan Nasional, kita nak tangani satu isu, walaupun isu itu hangat, isu itu kontroversi, ataupun isu itu bakal mengundang pelbagai persepsi dan juga reaction daripada golongan muda, kita masih lagi berani tampil ke hadapan untuk selesaikan masalah tersebut bersama dengan stakeholders yang lain. Apa gunanya, tuan-tuan, saya nak tanya, sekiranya kita adakan satu perbincangan mengenai PTPTN tanpa kita menyebut PTPTN itu sendiri. Saya bagi contoh semalam. Semalam diadakan satu program yang sama, serupa dengan ini, yang diadakan oleh pihak pembangkang, pihak PKR, di mana mereka telah bentangkan cadangan PTPTN ini dimansuhkan secara total. Tetapi mereka tak pernah minta penjelasan daripada pihak PTPTN. Mereka tak tahu apakah sebenarnya isu yang ada dengan PTPTN. Tak pernah minta CEO PTPTN datang untuk bersama bentangkan kertas. Cuma dikeluarkan satu idea, dibuat satu cadangan yang katakan bahawa PTPTN harus dimansuhkan. Itu saja. Satu idea, satu cadangan yang langsung tidak realistik. Dan saya akan bagi contoh. Okey, yang pertamanya disebut bahawa hari ini disebut bahawa sebenarnya hutang yang dikeluarkan oleh PTPTN bukanlah 43 bilion lebih, ya. Dia hanya 29 bilion lebih kurang. Tetapi saya nak maklumkan bahawa 43 bilion itu melibatkan ataupun merangkumi amount yang telah pun dikomit ataupun yang telah dipersetujui oleh PTPTN dan mereka yang telah mohon. Kebarangkalian besar dalam 1-2 tahun akan datang, amount itu akan meningkat sampai mencecah 40 bilion. Jadi soalnya bukan pertikaian soal sama ada 43 bilion ataupun 29 bilion. Kalau kita ambil pun amount jumlah 29 bilion yang dikatakan oleh Parti Keadilan Rakyat sebagai jumlah hutang PTPTN ataupun pinjaman PTPTN yang dah pun telah dikeluarkan oleh PTPTN, itu adalah satu amount yang cukup besar. Mana kita nak cari 29 bilion? Jadi PKR telah nyatakan bahawa boleh, kerajaan mampu bayar untuk menghapuskan 29 bilion ini.
Tadi saya telah keluarkan satu kenyataan dalam Twitter saya. Saya kata soal pada hari ini bukan sama ada kerajaan mampu bayar 29 bilion untuk menghapuskan semua hutang PTPTN. Kerajaan Malaysia mampu. Kita dengan pendapatan cukai kita, dengan royalti minyak yang kita dapat, pembayaran daripada Petronas, sudah pasti kita mampu bayar 29 bilion untuk menghapuskan semua hutang yang dah dikeluarkan oleh PTPTN. Kita boleh terbitkan bond, maknanya kerajaan boleh pinjam duit untuk hapuskan duit tersebut. Tetapi tuan-tuan dan puan, soalan yang kita perlu tanya adalah bukan sama ada kerajaan mampu ke tidak. Soalan yang kita perlu tanya adalah sama ada kerajaan perlu ataupun sama ada kerajaan patut menghapuskan hutang PTPTN yang ada 29 bilion ini. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab kalau kita cakap soal kemampuan, memang mampu. Tetapi untuk kita bayar 29 bilion ini ataupun 40 bilion dalam 2 tahun akan datang, hutang daripada PTPTN, maksudnya duit itu mestilah datang daripada tempat lain. Mestilah duit itu ada opportunity cost. Opportunity cost dalam teori politik ni adalah duit itu boleh digunakan untuk benda yang lain. Untuk pembangunan, untuk bina hospital, untuk bina IPT, untuk bina jalan raya dan sebagainya, untuk bagi kepada kebajikan, bagi welfare. Tetapi duit itu kita ambil kerana apa? Kerana kita nak langsaikan hutang, kerana kita nak selesaikan hutang lama yang diambil oleh PTPTN. Dan tuan-tuan dan puan, kita semua tahu bahawa mahasiswa, pelajar-pelajar yang mana mereka ambil pinjaman PTPTN ini, mereka menandatangani satu kontrak. Satu kontrak untuk membayar balik duit tersebut, ya. Jadi apa pula kita nak buat satu janji yang populis semata-mata nak dapat, nak pikat, nak menang undi ataupun nak dapat sokongan daripada golongan muda dengan buat satu janji yang tidak bertanggungjawab sekali. Hari ini saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan, setiap kali kita bahas di parlimen, setiap kali kita bahas di parlimen, saya sebagai ahli parlimen, saya dengar bagaimana pembangkang berdiri dan mereka tuduh kerajaan Barisan Nasional boros, belanja duit kita dengan boros, tidak ada satu kawalan kepada defisit kerajaan kita, sedangkan defisit kerajaan kita berjaya dikurangkan di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohamed Najib.